saya akan mulakan dengan pengenalan. Pentadbiran awam merupakan komponen utama yang merangkumi pelbagai aspek dalam sesebuah negara yang definisikan sebagai sistem pengurusan dalam sesebuah organisasi, institusi dan individu yang berkuasa. Walaupun pentadbiran awam ini merupakan komponen utama dalam pembentukan sistem pentadbiran di Malaysia, terdapat pelbagai isu yang timbul, terutamanya isu rasuah. Dalam bahasa Melayu, rasuah ini bermaksud seseorang memberi wang atau hadiah untuk seseorang melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya dilakukan oleh mereka. Dalam erti lain, dalam perkataan bahasa Arab, rasuah ini berasal daripada perkataan al-riswah yang bermaksud sesuatu barang yang diberikan oleh orang lain supaya mereka memihak kepadanya atau mengikut kehendaknya. Contohnya seperti mendapatkan wang, hadiah, bantuan dan jawatan secara disogok. Kami memilih isu rasuah dalam isu pentadbiran awam ini kerana rasuah ini semakin lama semakin meluas dan semakin tersebar dan seharusnya ditangani dengan lebih cepat oleh pihak berkuasa. Hal ini dikatakan sedemikian kerana jika tidak diambil kisah atau cakna, rasuah ini akan berleluasa di negara dan boleh menjatuhkan imej negara kita. Untuk slide seterusnya, saya akan menerangkan tentang isu rasuah dalam pentadbiran di Malaysia. Isu rasuah ini berlaku disebabkan oleh tiada nilai amanah dan tanggungjawab dalam diri penjawat awam dan hanya mementingkan keuntungan semata-mata. Selain itu, isu rasuah ini juga berlaku disebabkan oleh kurang ketulusan dan kejujuran dalam melaksanakan sesuatu kerja yang dijalankan. Direkodkan dalam laporan SPRM pada tahun 2020, sebanyak 47.5% penjawat awam melakukan kegiatan rasuah. Antara isu yang mendapat perhatian ramai pihak ialah isu rasuah One Nation Development Berhad (1MDB) iaitu sebuah syarikat pembangunan strategi milik kerajaan yang diselia oleh Kementerian Keuangan Malaysia. 1MDB terlibat dalam pelbagai kontroversi yang memberi kesan negatif kepada kerajaan Malaysia dan bekas Perdana Menteri Najib Razak. Najib Razak didapati bersalah atas 7 pertuduhan berkaitan salah guna kuasa, pecah amanah, pengubahan wang haram, penyalahgunaan dana, pemalsuan laporan audit dan penyelewengan dana haram SRC. Mahkamah Rayuan mengekalkan hukuman penjara 12 tahun di penjara Kajang dan denda sebanyak RM210 juta Malaysia terhadap Najib Razak. Isu rasuah yang lain ialah melibatkan seorang guru besar yang meminta dan menerima rasuah dari pengusaha kantin sekolah bagi menyegerakan pelaksanaan rancangan makanan tambahan RMT. Terdapat juga kes rasuah terbaharu melibatkan seorang pegawai polis yang didakwa meminta dan menerima rasuah sebanyak RM300 Malaysia dari peniaga barangan lusuh yang menjalankan perniagaan dengan lesen tamat tempoh dan dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun serta denda tidak kurang 5 kali ganda. Rasuah juga kerap berlaku dalam kalangan ahli politik di Malaysia maupun luar negara. Sebagai contoh, kes rasuah politik oleh bekas Menteri Besar Selangor Datuk Harun bin Idris yang menerima rasuah sebanyak RM250,000 Malaysia daripada Hong Kong dan Shanghai Banking Corporation agar bank boleh membina bangunan di Kuala Lumpur. Antara punca-punca berlakunya isu dalam pentadbiran awam adalah disebabkan oleh kelemahan penguasaan undang-undang. Undang-undang membabitkan isu rasuah boleh dikatakan sudah lengkap. Tetapi masih berlakunya kelemahan penguasaan sekaligus menjadikan masyarakat serta penjawat awam terlibat dalam memberi dan menerima rasuah. Hal ini kerana faktor itu berkemungkinan berpunca daripada kekurangan tindakan penguasaan untuk memastikan penjawat awam bekerja secara telus dan ikhlas. Kelemahan penguasaan undang-undang ini dikaitkan dengan prosedur dengan peraturan kerja yang longgar, penguasaan undang-undang yang tidak cekap dan hukuman yang diberikan adalah tidak setimpal kepada pihak yang tidak bertanggungjawab dalam melakukan rasuah. Antara punca-punca berlakunya rasuah yang seterusnya adalah disebabkan oleh faktor gaji yang rendah dalam sektor awam. Hal ini membincangkan tentang perbezaan antara penggajian sektor swasta dengan penggajian sektor awam. Dalam tempoh 5 tahun yang lalu, sektor awam dikenal pasti sebagai sektor yang paling terdedah dengan rasuah berbanding dengan sektor swasta. Hal ini kerana penjawat awam seringkali membandingkan gaji mereka dengan gaji di sektor swasta yang dikatakan tidak mencukupi dan tidak sebesar jumlah yang diterima di sektor swasta.
Antara punca terjadinya rasuah adalah daripada sikap materialistik manusia yang amat mementingkan kekayaan dengan cara yang mudah tanpa memikirkan risikonya akan ditanggungnya pada personaliti dan juga pada kerjayanya. Hal ini biasanya terjadi pada golongan yang mempunyai jawatan-jawatan yang tertentu dalam pentadbiran. Golongan ini selalunya sanggup membuat apa-apa sahaja untuk memperolehi keuntungan yang maksimum agar dapat menyara kehidupannya dan hidup dalam serba kemewahan dan dipandang tinggi oleh masyarakat. Sesetengah penjawat awam juga dikatakan ingin berlawan-lawan dalam memiliki kekayaan dengan masyarakat dan penjawat awam yang lain dan bertindak untuk mengambil rasuah sebagai jalan yang mudah untuk memiliki kemewahan. Faktor tekanan juga berpotensi menyebabkan individu terlibat dalam rasuah. Faktor ekonomi seperti kenaikan kos sara hidup dengan gaji yang tidak mencukupi juga boleh menyumbang kepada isu rasuah. Tekanan ini boleh menyebabkan sesetengah individu terlibat dalam amalan rasuah seperti rasuah dan penyelewengan. Selain itu, beban kewangan peribadi seperti hutang dan keinginan untuk gaya hidup mewah juga boleh menyumbang kepada kecenderungan seseorang individu terhadap rasuah. Ini amat relevan bagi penjawat awam yang mungkin lebih terdedah untuk terlibat dalam aktiviti rasuah kerana kedudukan kuasa dan akses kepada sumber mereka. Struktur birokrasi sistem pentadbiran awam yang kompleks boleh mewujudkan peluang untuk amalan rasuah. Ini berlaku kerana proses dalam sesebuah pentadbiran yang berlaku secara berperingkat serta mengambil masa yang panjang dan sangat lama boleh menyebabkan individu lain menawarkan rasuah kepada penjawat awam bagi mempercepatkan penyelesaian masalah atau urusan perniagaan mereka. Perkara ini terutamanya berlaku di pejabat tanah di mana ia adalah perkara biasa bagi individu untuk membayar rasuah bagi mempercepatkan urusan perniagaan mereka. Ini telah menjadi amalan yang diterima di kalangan mereka yang sering berinteraksi dengan jabatan ini. Antara langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi gejala rasuah ini ialah pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM hendaklah mengetatkan undang-undang tentang rasuah dalam negara seperti Seksyen 17B Akta SPRM 2009 yang berkaitan dengan menawar dan memberi rasuah. Selain itu, langkah untuk mengatasi masalah rasuah ini ialah mewujudkan polisi syarikat mengenai rasuah. Sebagai contoh, menggalakkan pelaporan tentang rasuah serta mewujudkan garis panduan mengenai hadiah dan kerayaan pemberian dan penajaan termasuk semua sumbangan politik dan bayaran terhadap kemudahan. Hal ini dikatakan demikian kerana langkah ini dapat meningkatkan pengetahuan kepada setiap individu yang bekerja boleh membezakan mana satu perkara yang bakal meningkatkan gejala rasuah atau tidak di sesebuah organisasi mereka bekerja. Terusnya, langkah bagi mengatasi gejala rasuah dalam sesebuah organisasi ialah pihak pengurusan organisasi sosial seperti rakan kongsi, ahli lembaga pengarah atau ketua pegawai eksekutif hendaklah mempunyai sikap tanggungjawab yang tinggi bagi elakkan pendakwaan di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009. Sebagai contoh, tidak mengizinkan mana-mana pegawai dan kaki tangan untuk menggunakan rasuah bagi mendapatkan projek atau sebarang faedah dalam organisasi komersial yang terlibat. Natijahnya, terdapat beberapa langkah untuk menangani isu gejala rasuah ini dengan menggunakan teori motivasi hijin. Oleh itu, semua pihak hendaklah berusaha untuk melaksanakan langkah-langkah tersebut bagi mencegah jenayah rasuah yang ada dalam negara kita agar kemajuan dalam negara terus meningkat tanpa melibatkan gejala rasuah yang ada. Secara kesimpulannya, walaupun adanya pelbagai usaha dan kaedah yang telah dilakukan oleh pelbagai pihak, terutamanya pihak SPRM dalam mencegah rasuah, masih banyak gejala ini berlaku di dalam pelbagai sektor dan sistem pentadbiran. Oleh itu, semua pihak perlulah bersama-sama atasi gejala ini daripada terus berleluasa. Pelbagai isu yang telah dibangkitkan antaranya isu 1MDB, rasuah yang melibatkan pegawai polis, rasuah dalam politik, rasuah dalam perniagaan, rasuah yang melibatkan penguasaan undang-undang dan lain-lain. Isu-isu ini mampu menggoyahkan sosioekonomi negara dan menyebabkan pembangunan negara terjejak serta merencangkan perjalanan negara untuk terus maju. Akhir kata, keterlibatan diri dalam rasuah memberi impak yang sangat besar kepada kelompok masyarakat dan juga negara. Oleh itu, setiap pihak haruslah mencari inisiatif dalam melahirkan negara yang seimbang dari segi politik, sosial dan ekonomi agar negara dapat membangun dengan lebih maju dan melahirkan masyarakat yang berintegriti pada masa hadapan.